Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Cikgu Johan untuk meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Kali ini kita akan belajar kemahiran untuk menjawab kertas penulisan bahagian B. Mula-mula kamu kena tahu bagaimana hendak menulis pendahuluan. Ada caranya ya. Di sini cikgu akan terangkan bagaimana cara yang boleh kamu gunakan untuk menulis pendahuluan. Pendahuluan ini penting ya. Ditulis pada perenggan yang pertama dan pendahuluan ini merupakan pengenalan kepada tajuk. Jadi ingat ingat perkataan satu. Apa itu satu? S ialah salin, A ialah apa, T ialah tajuk, U ialah ulasan. Salin, apa, tajuk, ulasan. Sebagai contoh, sekiranya kamu diminta membina ulasan berdasarkan tajuk kepentingan komputer kepada murid, jadi kamu boleh bina pendahuluannya seperti ini. Komputer mempunyai banyak kepentingannya kepada murid. Itu sebagai contoh. Okey, jadi cikgu harap kamu jelas bagaimana hendak menulis pendahuluan. Ya, ingat perkataan satu iaitu salin apa tajuk ulasan sebagai panduan kamu untuk menulis pendahuluan. Okey, mari kita teruskan lagi. Seterusnya kamu diingatkan ulasan yang kamu hasilkan itu mestilah ada penanda wacana. Apa itu penanda wacana? Penanda wacana ialah perkataan yang ditulis pada awal ayat ataupun pangkal ayat dalam suatu perenggan supaya karangan kamu nampak lebih menarik dan kemas ya. Baik, untuk penanda wacana ini kamu perlu diingatkan sebagai satu formula untuk menulis penanda wacana yang menarik. Kamu boleh ingat perkataan asdaq Apa itu asdaq? Kita lihat ya. A untuk apa itu asdaq? Mari kita lihat. A contoh penanda wacananya ialah antaranya. S seterusnya, selanjutnya, selain itu, di samping itu, akhir sekali, dan kesimpulan dan konklusinya. Kesimpulan ataupun konklusinya. Biasanya penanda wacana akhir sekali, kesimpulan, konklusinya kita tulis di bahagian penutup ya. Dan untuk penanda wacana seperti antaranya, seterusnya, di samping itu, kita boleh guna di bahagian ketika menulis isi. Jadi kamu boleh ingat formula asdaq untuk mengingat penanda wacana yang sesuai yang boleh kamu gunakan ketika menulis ulasan. Seterusnya mari kita belajar bagaimana cara untuk mencari isi yang tersirat. Okey, caranya kamu perlu ingat perkataan suka ya. Apa itu perkataan suka? Suka merujuk kepada kata hubung seperti supaya, U untuk, K kerana, A agar. Semua inilah kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan dua ayat tunggal atau lebih daripada dua ayat tunggal dalam sesuatu ayat. Ini akan menghasilkan ayat majmuk. Perkataan supaya, untuk, kerana, agar adalah contoh perkataan kata hubung. Selain itu, ada banyak lagi perkataan kata hubung yang boleh kamu gunakan ya. Sebagai contoh, kata hubung serta, lalu, malahan, dan, tetapi, atau, dan lain-lain lah ya. Sebagai contoh, untuk mencari isi yang tersirat pada tajuk ulasan kepentingan komputer kepada murid. Sebagai contoh untuk mencari isi yang tersirat, mari kita lihat contoh tajuk ulasannya seperti tajuknya kepentingan komputer kepada murid ya. Isi yang tersuratnya ialah komputer dapat menyimpan data yang selamat. Jadi untuk mencari isi tersiratnya, kamu boleh guna kata hubung supaya ya.
Sebagai contoh, komputer ialah tempat penyimpanan data yang selamat supaya mudah diakses di lain masa. Supaya mudah diakses di lain masa itu ialah isi yang tersirat, ya. Isi yang tersirat ialah isi yang tidak terdapat dalam soalan. Kita kena tambah, kena cari sendiri berdasarkan akal. Manakala isi tersurat ialah isi yang terdapat dalam petikan, dinyatakan dalam petikan. Jadi cikgu harap kamu jelas, ya, panduan mencari isi yang tersirat. Cara mengingatnya, ingat kataan suka, iaitu guna kata hubung yang biasa digunakan, seperti supaya, untuk, kerana, agar. Dan isi tersirat ini dapat membantu menambah markah kamu, ya. Okey, seterusnya mari kita teruskan pada pembelajaran yang seterusnya. Kita teruskan lagi pembelajaran kita, iaitu mempelajari bagaimana cara untuk menulis ulasan yang baik. Kamu mesti ingat formula, untuk menulis ulasan, iaitu kamu perlu ingat perkataan pasak, Pasak ialah merujuk kepada perkataan P merujuk kepada pendahuluan, A antara, S seterusnya, selanjutnya, selain itu, A akhir sekali, K merujuk kepada kesimpulannya. Ulasan yang baik mestilah mempunyai pendahuluan, Pendahuluan ditulis dalam satu perenggan. Dan dalam ulasan kamu mestilah ada memasukkan penanda wacana. Penanda wacana ialah penanda permulaan kepada suatu ulasan. Khususnya kita letak di bahagian isi, ya. Contoh penanda wacana yang boleh kamu gunakan, kamu boleh ingat formula asdaq yang kita belajar sebelum ini, ya. Contoh penanda wacananya seperti antara, seterusnya, selanjutnya, selain itu. Dan kamu boleh guna penanda wacana akhir sekali untuk merujuk pada isi yang akhir sekali. Dan ulasan yang kamu hasilkan itu mestilah ada kesimpulannya, kesimpulan kepada ulasan tersebut yang ditulis di bahagian akhir perenggan, iaitu perenggan yang ketiga. Jadi rumusannya, ulasan yang kamu hasilkan itu mestilah ada pendahuluan untuk perenggan yang pertama, isi untuk perenggan yang kedua, dan perenggan yang ketiga kamu boleh buat kesimpulannya. Ulasan yang baik mestilah ada 3 perenggan. Kamu juga boleh hasilkan ulasan hanya 1 perenggan ataupun 2 perenggan, tetapi di sekolah guru mengajar kamu membina ulasan dalam bentuk 3 perenggan. Baiklah, cikgu harap kamu jelas formula untuk menulis ulasan. Ingat perkataan pasak, iaitu ulasan yang kamu hasilkan itu mestilah ada pendahuluan, mestilah ada penanda wacana, mestilah ada kesimpulan, dan kamu hasilkan ulasan dalam bentuk 3 perenggan. Okey, kita teruskan lagi. Antara jenis-jenis soalan ulasan yang sering ditanya dalam soalan peperiksaan, seperti soalan yang menanyakan sumbangan, faedah, cara-cara, seperti contoh soalannya, cara-cara menjaga kesihatan, kepentingan, contoh soalannya menanyakan kepentingan muzik, soalan jenis fungsi, langkah-langkah kebaikan, kebaikan menonton televisyen, ataupun soalan jenis keburukan, jenis kesan, impak, seterusnya kekuatan, kelemahan, kaedah, akibat, jenis faktor-faktor, punca-punca, sebab-sebab, kekangan, kegunaan, aktiviti, contohnya aktiviti bulan kemerdekaan, dan soalan jenis tentang. Dan ada banyak lagi lah jenis-jenis soalan ulasan yang boleh dikemukakan dalam soalan. Apa yang pentingnya, kamu mestilah kena pasti jenis bahan rangsangan,
soalan mungkin dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk infografik. Jadi kamu kena pasti jenis bahan rangsangan. Kemudian yang keduanya kamu kena gariskan kata kunci, dan seterusnya kamu kena fahami bahan rangsangan secara keseluruhannya. Barulah kamu menjawab soalan jenis ulasan tersebut. Okey, kita teruskan lagi. Baiklah, mari kita sama-sama menjawab soalan petikan ulasan ini. Tajuk soalannya, tulis ulasan tentang sambutan bulan kemerdekaan tersebut dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi soalan ini bentuk infografik mengenai sambutan bulan kemerdekaan. Jadi kamu kena lihat keseluruhan gambar infografik soalan ini untuk mendapat gambaran yang secukupnya, dan kamu perlu faham tajuk soalan, faham isi aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut. Kemudian cuba kamu fikir dan hasilkan satu ulasan yang menarik. Di sini terdapat 5 gambar berdasarkan aktiviti tentang sambutan bulan kemerdekaan. Jadi kamu boleh nyatakan aktiviti pada setiap gambar tersebut. Kita lihat pada gambar yang pertama. Gambar pertama ini memaparkan aktiviti perasmian, iaitu mendengar ceramah semasa perasmian. Dan gambar yang kedua menunjukkan aktiviti mengibar bendera gemilang. Dan gambar yang ketiga ialah aktiviti melukis poster jalur gemilang. Seterusnya gambar yang keempat, diadakan acara perbarisan semasa sambutan bulan kemerdekaan. Dan gambar yang akhir sekali memaparkan aktiviti pameran. Berdasarkan aktiviti-aktiviti ini, kamu cuba hasilkan ulasan. Ingat untuk menghasilkan ulasan, kamu mesti ada pendahuluan. Ulasan kamu itu mestilah ada penanda wacana dan ada kesimpulan, dan hasilkan ulasan dalam bentuk 3 perenggan. Bagaimana cara untuk menulis pendahuluan? Ingat formula 1, iaitu salin apa tajuk ulasan. Jadi kamu boleh bina pendahuluannya dengan salin semula tajuk ulasan tersebut. Mari kita lihat contohnya. Okey, ini ialah rangka ulasan yang boleh diperolehi. Jadi pendahuluannya, kamu boleh salin semula tajuk ulasan, iaitu tajuk ulasannya aktiviti sempena sambutan bulan kemerdekaan. Dan isi 1 ialah aktiviti yang disenaraikan dalam gambar infografik tersebut. Isi 1-nya perasmian, isi 2-nya mengibarkan bendera jalur gemilang, isi 3 melukis poster jalur gemilang, isi yang keempat acara perbarisan, dan isi yang kelima ialah pameran. Dan bahagian penutupnya kamu buatlah kesimpulan dan ataupun konklusi, dan hasilkan ulasan dalam bentuk 3 perenggan. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana ulasan yang telah dihasilkan. Ini contoh ulasannya. Kita baca sama-sama. Di bahagian pendahuluan, pada 31 Ogos negara kita menyambut bulan kemerdekaan. Pelbagai aktiviti diadakan sempena menyambut bulan kemerdekaan. Okey, di sini kamu boleh gunakan kaedah 1, salin apa tajuk ulasan. Kemudian di bahagian perenggan yang kedua, kamu boleh mulakan dengan penanda wacana. Ingat formula ASDAQ. Penanda wacana yang boleh kamu gunakan seperti antaranya, selain itu, seterusnya, di samping itu, dan sebagainya. Okey. Jadi kamu gabungkan penanda wacana dengan aktiviti yang tersurat. Sekiranya ada aktiviti yang tersirat, kamu boleh masukkan sekali. Kita baca. Antara aktiviti yang diadakan ialah perasmian dan ceramah tentang perjuangan ketika menuntut kemerdekaan. Selain itu, aktiviti mengibarkan bendera jalur gemilang di sekolah, di rumah,
bangunan-bangunan kerajaan dan kereta. Seterusnya, di sekolah diadakan pertandingan melukis dan mewarna bendera jalur gemilang. Di samping itu, diadakan aktiviti perbarisan supaya dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pameran tentang tokoh-tokoh perjuangan juga diadakan untuk mengenang jasa mereka. Di sini kamu boleh lihat bagaimana isi tersirat telah dimasukkan dalam ulasan ini. Isi tersirat ialah isi yang tidak terdapat dalam petikan. Kamu kena cari sendiri menggunakan akal. Untuk mencari isi tersirat, gunakan formula SUKA. Contoh, kamu gunakan kata hubung yang dapat membantu kamu untuk mencari isi yang tersirat. Di sini ada dimasukkan isi yang tersirat pada isi yang ketiga, iaitu perbarisan, aktiviti perbarisan. Contohnya, di samping itu diadakan aktiviti perbarisan supaya dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia. Supaya dapat memupuk semangat patriotisme ini ialah isi yang tersirat. Isi ini tidak terdapat dalam petikan, tapi kamu kemukakan berdasarkan akal dan aktiviti yang terdapat dalam gambar. Begitu juga dengan isi yang kelima, iaitu pameran tentang tokoh-tokoh perjuangan juga diadakan untuk mengenang jasa mereka. Untuk mengenang jasa mereka ini ialah isi yang tersirat, Dan perenggan yang ketiga, kita hasilkan penutup menggunakan penanda wacana. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menyambut bulan kemerdekaan untuk mengenang jasa-jasa pejuang tanah air. Ataupun kamu boleh guna penanda wacana akhir sekali. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menyambut bulan kemerdekaan untuk mengenang jasa-jasa pejuang tanah air. Untuk mengenang jasa-jasa pejuang tanah air ini ialah isi yang tersirat, Itu sahaja pengajaran kita tentang cara-cara membina ulasan. Cikgu harap kamu semua dapat faham dan teruskan belajar untuk memahirkan diri kamu dalam membina ulasan ini, dan sering kali membuat latihan menjawab pelbagai jenis-jenis soalan ulasan supaya kamu dapat memantapkan lagi kemahiran kamu untuk membina ulasan. Itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga dapat membantu kamu untuk belajar, dan kita jumpa lagi di lain ketika, di lain masa, dan Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.